Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dialah Allah yang kita bergantung dan berharap kepadanya. Segala yang wujud, segala yang ada ini adalah makhluk dari ciptaan daripada Dia. Daripadanya lah kita datang dan kepadanya lah juga kita kembali. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa di atas sunnahnya sehinggalah hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini sekali lagi kita dapat bertemu dan menyambung siri kuliah kita berkaitan dengan manhaj, jalan golongan yang selamat, dan kuncinya ialah orang nak selamat di hari akhirat ni ialah orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, itulah jalan keselamatan. Maknanya apa? Bila kita kembali kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita di dunia, kita kembali kepada Dia di akhirat, soalan yang Dia tanya kepada kita, man rabbuka? Siapa sebenarnya waktu kamu hidup dulu ni, siapa Tuhan kamu? Itu soalan pertama yang akan ditanya apabila seorang tu masuk dalam kubur. Dan itulah juga yang Allah Ta'ala akan nilai apabila seorang itu berada di alam akhirat nanti. Jadi kita hidup ni, itulah matlamat dan tujuan utama kita, itulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalau orang nak tahu apa yang sebenarnya nabi-nabi, semua nabi-nabi diutuskan, tujuan dia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengembalikan manusia supaya menyembah Allah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ni kadang-kadang manusia ni, lafaz Tuhan bagi dia tu ringan, terutamanya bagi orang-orang yang mensyirikkan Allah. Contohlah, sebagai contoh ringan, orang kadang-kadang dia tengok benda pelik sikit, dia kata ni lah, kita bagi contoh lah, contoh direct. Waktu Maradona skor gol di Piala Dunia dengan tangan dia, maka orang panggil tangan dia apa? Hand of God. Betul? Mudahnya lah, benda pelik sikit dia panggil Tuhan tu. Sebab tu ada kadang-kadang manusia ni nampak benda pelik, dia anggap inilah Tuhan. Tapi sebenarnya bila nak sebut nama Tuhan ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Mereka ni tak reti menilai Allah dengan sebenar-benar penilaian. Yang kata namanya Tuhan tu Allah Ta'ala sebut, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Bumi ni
dalam genggamannya Allah pada hari kiamat, dan langit itu akan digulung oleh Allah Azza wa Jalla dengan kanannya. Bila sebut nama Allah, dia bukan tara seolah-olah hebatnya. Nama Tuhan ni, dia mesti memiliki kekuasaan, the ultimate power. Kalau setakat dia ni hebat perang, kita tak boleh nak panggil God of War. Kalau putih dia mudah, oh inilah dia, dewa perang. Inilah dia dewa judi. Inilah dia dewa bisnes, God of business, God of gamblers, God of God. Mudahnya sebut nama God. Kita bila orang Islam ni, kalimah Tuhan kita kena letak pada tempat yang paling agung dan tidak layak untuk diberikan, melainkan kepada sesuatu yang benar-benar layak dan memiliki kekuasaan seluruh alam semesta. Dan dialah tempat bergantungnya segala sesuatu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi nak letak nama Tuhan ni biar padan dengan sifat dia. Dan bila kita memahami nilai Tuhan tu begitu, barulah kita mengagungkan dia, dan barulah kita akan rasa takut kepadanya, dan barulah kita akan tunduk dan patuh kepada apa jua peraturan dan undang-undang dia. Inilah akidah, keyakinan kita. Tuhan yang kita yakini dan kita imani bukan sekadar Tuhan yang mereka anggap boleh dibuat dengan patung, rupa, bentuk, fizikal, nama lah. Tuhan kita ni, kita tak boleh nak kata tentang dia, melainkan apa yang dia sendiri menyatakan tentang dirinya. Nama Allah, kita tak berani nak panggil Allah, melainkan dengan nama yang Allah suruh kita panggil dia. Kita tak berani nak mensifatkan Allah dengan sesuatu dari sifat, melainkan dengan sifat yang Allah sendiri mensifatkan dirinya dengannya, melainkan dengan sifat yang Allah Azza wa Jalla mensifatkan dirinya dengannya. Sehingga dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, kami tak mungkin memujimu dengan sebenar-benar hak pujian, kerana engkau selayaknya seperti mana engkau puji dirimu sendiri. Sebab tu kita kalau sebut nak zikir, ya Allah hebat, Allah hebat, Allah hebat, Allah hebat, tak layak. Tak boleh seorang tu, aku nak zikir Allah hebat, Allah hebat, Allah. Tak layak, tak layak kamu nak kata begitu. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita, Nabi bagi tahu, ahabbul kalami ila Allah, perkataan yang Allah Ta'ala paling suka, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita puji Allah dengan puji-pujian yang Allah sendiri menyata dan mengajarkannya kepada kita, karena terlalu agungnya Allah Azza wa Jalla dalam diri dan kehidupan kita. Sebab tu bila kita tunduk kepada kekuasaan Allah, kita tunduk kepada hukum-hukum Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam manhaj agama kita ni, apakah dia yang menjadi hukum bagi Allah? Jawapannya, semua benda dalam hidup kita ni, hukum peraturan berkaitan dengan agama ni milik Allah Subhanahu wa taala. Semua. Tajuk yang kita nak bincang pada malam ni dalam kitab Minhaj Firqah Najiyah, iaitu jalan golongan yang selamat. Tajuk dia, segala hukum ni adalah milik Allah.
Allah ni bila dia cipta makhluk, cipta dengan tujuan agar manusia ni, makhluk ni beribadat kepada Allah. Kemudian Allah hantar Rasul untuk ajarkan kepada manusia. Bersama dengan Rasul, Allah turunkan kitab menjadi panduan bagi manusia. Dalam kitab itu ada hukum-hukum yang mana Allah Azza wa Jalla tetapkan bahawa manusia tertakluk kepada hukum-hukum ini. Maka dipecahkan apakah sudut atau perkara yang tertakluk kepada hukum-hukum Allah. Ini tajuk yang kita nak baca malam ini. Nombor 1, hukum dalam bab akidah. Akidah, i'tiqad. Okey? Hukum bab i'tiqad, akidah, bahawa dalam akidah kita tidak mengakui ketuhanan sesuatu pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab akidah kepercayaan, kita tidak meyakini sesuatu tentang Allah melainkan pada hukum yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Tadi seolah-olah kita kata apa? Dalam bab ini kita terima apa sahaja yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, dan kita tidak memandai-mandai dalam soal berkata kepada Allah atau tentang Allah pada apa yang kita tak tahu. Nama Allah ada berapa? Kita kata 99. Mana dia nama dia? Kita baca. Ambil daripada Quran, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Semua nama-nama tu bukan manusia yang reka. Bukan Nabi saja-saja sebut. Bukan para sahabat terfikir dan susun, tidak. Sebaliknya, semua nama-nama yang ada pada Allah datangnya dari Allah sendiri, dan Allah turunkan dalam kitabnya, dan Allah ajarkan kepada Nabi-Nya. Di situ baru kita tahu tentang Allah. Tak ada orang hari ni dia mimpi, dia kata aku mimpi, oh aku jumpa Tuhan. Tak ada. Kalau dia kata lagu tu, dia bohong. Sebab sumber mimpi bukan satu sumber untuk kita mengenali Allah. Nak kenal Allah ni, sumber dia wahyu. Dan wahyu hanya Allah Ta'ala bagi kepada Rasul-Rasul dia. Jangan pula tiba-tiba ada orang mimpi, dia kata aku tahu satu nama baru bagi Allah yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam hadis, tapi aku rasa baik untuk kita panggil nama Allah dengan nama ni. Dia kata je macam tu, kita kata engkau pembohong. Kerana apa? Nama Allah tidak layak untuk diberikan oleh manusia. Nama Allah hanya layak diberikan oleh Allah sendiri kepada manusia, dan sumber yang kita dapati untuk mengenali nama-nama itu ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi dalam bab yang pertama ni, hukum bagi Allah ialah bab hukum akidah. Sebab tu dalam bab hukum akidah, Allah menghukum haramnya syirik. Allah tak suka dalam bab hukum akidah ni, Allah sangat tidak menyukai sekutu. Siapa-siapa yang menjadikan bagi Allah itu sekutu, maka hukum Allah menyatakan Allah akan tolak dia dan segala amalannya akan hancur binasa. Wal'iyadu billah. Jadi hukum ni paling kritikal, iaitulah hukum akidah. Nombor 2, hukum dalam agama yang dibawa oleh Nabi ini ialah hukum dalam bab ibadah. Hukum ibadah. Sebab tu dalam agama ni
Bab ibadat kita tidak boleh memandai-mandai. Ibadat ni juga kita tertakluk kepada ajaran wahyu. Nabi kata kepada kita dalam bab salat, Nabi kata, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok aku salat. Maka hari ni bila kita salat, kenapa kita salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isyak 4 rakaat? Kerana kita tertakluk kepada sifat salatnya Nabi. Kenapa rukuk kita sekali, sujud kita 2 kali? Kerana tertakluk kepada petunjuk Nabi. Kenapa wajib baca Fatihah pada setiap rakaat? Kerana tertakluk kepada salatnya Nabi. Kenapa kita sebut Allahu Akbar pada takbiratul ihram dan kita sebut Allahu Akbar pada takbir intiqalat? Kerana tertakluk kepada sifat salatnya Nabi. Kenapa baca tahiyat dengan asyhadu alla, dengan syahadah lagi, dengan selawat lagi? Kerana tertakluk kepada sifat salatnya Nabi. Kenapa bermula dengan takbir, berakhir dengan salam? Tak boleh ke sadaqallahul azim, sadaqallahul azim? Contohlah. Nah, macam orang baca Quran habis, Bismillahirrahmanirrahim, mula habis dia sadaqallahul azim. Kawan tu pun Bismillahirrahmanirrahim, angkat takbir. Bila salam, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Boleh ke awak lagu tu? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kerana bab ibadat Nabi kata sallu kama raaitumuni musalli. Salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Hak tu saya sebut yang jelas-jelas besar. Tapi banyak lagi dalam bab ibadat ni kita tertakluk kepada ajaran Nabi. Dalam bab ibadat, dalam bab akidah pun kena ikut hukum Allah, dalam bab ibadat pun kena ikut hukum Allah. Nak azan macam mana, nak bayar zakat banyak mana, nak haji hari apa, semua tertakluk kepada hukum Allah. Tak boleh kata kenapa lah Saudi ni tu, kita dengar dicerita di Mina pun tak cukup kemah, orang bersosak-sesak, susah payah, buatlah haji 2 kali setahun. Nah, sekali bulan Zulhijjah, sekali bulan Rejab. Bulan haram juga kita kata. Jawapan dia tak boleh. Sebab bukan kerajaan Saudi yang menetapkan hari haji itu bila. Dalam bab ibadat kita tertakluk kepada hukum Allah. Kenapa wukuf hari ke-9? Kenapa raya hari ke-10? Tak boleh kalau kita raya dulu hari ke-9, wukuf pula hari yang ke-10? Tak boleh kalau kita sembelih hari ke-9? Jawapannya semua tu tertakluk kepada hukum Allah. Dalam bab ibadat ni tuan-tuan, kita mesti mengikat diri kita dengan petunjuk. Sebab tu zikir kita, salat kita, amalan-amalan kita, salat kita, apa jua yang kita buat dalam bab ibadat ni, mesti kita ikat dengan petunjuk dan hukum Allah. Dan tidak boleh seorang tu dia kata dia buat satu sifat atau solat baru. Siapa yang contoh dia kata hari birthday dia, instead kalau panggil daripada dok buat belah kek, dia kata kita solat sunat hari lahir. Contohlah kita kata sunat bagi seorang tu bila dia hari lahir dia, dia buat solat sunat 2 rakaat sempena hari lahir dia. Jadi solat sunat hari lahir. Siapa yang kata macam tu, kita kata awak telah melakukan jenayah dalam agama kerana telah menokok nambah sesuatu yang tidak ada asalnya dalam agama. Nampak tak? Pasal apa? Sebab kita faham hukum ibadat tertakluk kepada Allah. Siapa nak bagi pahala kat kita? Allah. Jadi kita ikut yang Allah Ta'ala suruh. Jangan kita memandai-mandai. Jangan kita memandai-mandai.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama, terutamanya imam mazhab, imam mazhab mereka kebanyakan yang akan kata apa? Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Dia selisih pendapat ni. Selisih hak ni kata boleh, ni kata tak boleh. Orang ni kata macam tu, orang ni kata macam ni. Tapi semua mereka tu berselisih dalam menentukan yang mana hak Nabi ajar. Kalau mereka dah dapat kepastian memang Nabi buat macam ni, kesemua mereka sepakat kita mesti ikut Nabi. Sebab tu perkataan masyhur idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi, apabila hadis itu sahih maka itulah pendapat aku. Semua ulama-ulama mazhab akan kata macam tu. Pasal apa? Kerana mereka mengikat diri mereka dengan hukum yang datang dari Allah melalui Nabi. Baik. Yang ketiga, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam agama Allah Ta'ala bukan sekadar menetapkan hukum akidah. Allah Ta'ala bukan sekadar menetapkan hukum ibadah. Allah juga menetapkan hukum muamalah. Hukum muamalah ni apa? Muamalah ni urusan kita sesama manusia. Ibadat ni urusan kita dengan Allah. Akidah ni urusan keyakinan yang ada dalam hati kita. Itu akidah. Urusan kita dengan Allah dalam menyembahnya kita panggil ibadat. Urusan kita dengan manusia ni kita panggil muamalah. Muamalah. Kita ada nama bank muamalat. Bank muamalat tu salah satu juzuk dia, bahagian dia adalah jual beli. Perbankan tu ambil bab jual beli. Tapi muamalat ni sebenarnya semua bentuk urusan kita dengan sesama manusia ni dipanggil muamalah. Kerana itu Islam hukum dalam bab muamalah juga ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Sebagai contoh, dalam bab jual beli ada hukum yang ditetapkan dalam agama. Bab pinjam meminjam ada hukum ditetapkan oleh Allah. Allah Ta'ala kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli halal. Selama nak jual beli halal. Tapi kalau pinjam ada riba haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka ada hukum bab muamalah. Sewa menyewa semua tu tertakluk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bab hukum muamalat, hukum nikah kahwin, hukum macam-macam sesama manusia. Yang keempat, hukum dalam yang ditetapkan oleh Allah ni, yang keempat ialah hukum perundangan. Kita panggil hukum hudud. Hukum perundangan ni juga termasuk dalam hak-hak Allah yang mesti ditaati. Kalau Allah Ta'ala tetapkan hukum pencuri ada had, dipotong tangan, kita mesti taat kepada. Kalau Allah Ta'ala kata hukum pembunuh mesti diqisas, iaitu dia juga dibunuh balas, kita mesti taat kepada. Sebab tu kita hari ni bila kita duduk dalam satu sistem yang tidak memungkinkan syariat itu berlaku begitu, kita mesti duduk dalam satu situasi kerinduan kepada syariat Allah. Dalam masa yang sama kita minta keampunan dari Allah Azza wa Jalla bahawa kita tidak mampu nak melaksanakannya.
Tapi dari sudut hukum asal, setiap orang beriman kepada Allah mesti tunduk kepada hukum Allah. Kalau tidak, kerana terikat dengan perjanjian setelah daripada merdeka, ataupun masa itu terikat tertakluk dengan apa yang telah berlaku dalam sejarah, maka kita kata kita rindu sebagaimana yang zaman dulu di negara kita ini, waktu kerajaan Islam Melaka, waktu kerajaan-kerajaan dulu memerintah, maka undang-undang syariat ditegakkan di tempat ini. Kita rindu kerana bukan apa? Kerana itu adalah nilai seorang Muslim dengan Allah Tuhannya. Tapi bila kita duduk dalam keadaan sekarang ni, kita dalam keadaan pasrah, kita kata inilah yang kita mampu pada saat ini, dan kita serahkan urusan ini kepada pihak-pihak yang lebih aula daripada kita, pemimpin-pemimpin yang layak untuk menguruskan manusia. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua dan mengembalikan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini stand yang kita kena ada dalam diri kita. Tolaklah cerita politik kiri kanan tepi depan belakang, tolak. Ini soal Muslim. Orang Muslim bila dia tahu ni hukum Allah, dia akan rasa aku wajib taat kepadanya. Soal siapa nak buat, itu nombor dua. Tapi bila dia tahu ini hukum dari Allah, dia mesti tunduk kepadanya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Yang kelima, hukum syariat. Hukum syariat. Hak nak kata benda ni halal ke, nak kata benda ni haram ke, hak nak kata benda ni wajib ke, nak kata benda ni haram ke, harus ke, sunat ke, semua ni tertakluk kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ni sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala marah, sangat-sangat marah kalau ada orang yang menetapkan syariat yang bertentangan dengan syariat Allah. Apa yang Allah Ta'ala kata haram, dia pergi kata halal. Apa yang Allah Ta'ala kata halal, dia pergi kata haram. Oh, Allah marah. Sebab penetapan hukum ni milik Allah. Kalau Allah Ta'ala kata halal, kita kena kata halal. Kalau Allah Ta'ala kata haram, kita kena kata haram. Sebab hukum tu milik Allah. Ada kau orang sanggup lawan macam tu, Ustaz? Jawapan dia ada. Ada. Terutamanya orang-orang ahli kitab. Ahli kitab lah kita bagi contohnya, sebab sebut dalam Quran macam tu. Tapi kalau ada orang Islam yang ikut jejak langkah ahli kitab, sama dimurkai oleh Allah. Satu ayat Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Allah Ta'ala kata orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai sekutu bagi Allah. Arbaban sebagai Tuhan-Tuhan, sekutu bagi Allah. Jawab di salah seorang sahabat yang dulu dia Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Dia kata tak ada pun kami waktu zaman jadi Yahudi dulu menjadikan rahib-rahib kami itu sebagai Tuhan. Tak ada, kami tak anggap pun mereka Tuhan. Lepas tu Nabi SAW bertanya, bukankah waktu Allah halalkan, kemudian rahib ni haramkan, kamu pergi pakai hak rahib ni? Bukankah waktu Allah haramkan, kemudian si rahib ni halalkan, kamu pakai yang rahib ni juga? Maka inilah bentuk penyembahan kamu kepada mereka.
Jadi Allah dalam bab hukum halal haram ni pun, kalau benda yang Allah Ta'ala kata boleh, kita kata boleh. Kalau benda yang Allah Ta'ala kata tak boleh, kita kena kata tak boleh. Syariat ni milik Allah. Kalau tiba-tiba macam baru ni ke isu viral masa sembelih tu kan, sembelih hak lembu cekik mati tu kan, ada tengok dalam video kan, dia tengah sembelih ni, ikat kaki, ikat pak-pak, lepas tu ikat leher, dia tarik atas pula tu tarik. Biasa kita ikat tali tu bawah, dia tarik tali tu ke atas, tujuk leher lembu. Yang kawan tu pula siap baca lagi nama, nak berhabis 7 nama juga, lambat pula masa. Inilah korban nombor 1 fulan bin fulan, nombor 2 fulan bin fulan, nombor 3 fulan bin fulan, panggil nama satu-satu. Lembu dah cekek lah. Sampai akhir sekali buih tubik buih ke mulut lembu, terkulai. Bila tarik pisau semula tak ada darah dah, mati. Tengok apa hukum? Kita kata rugi lah, lembu seekor 4,000, 3,000, tahu kan tak boleh makan, semula juga. Dari sudut hukum Allah, benda tu dah bangkai, mati dah pun semula tetap bangkai juga. Kita tak boleh kata kesian lah, nanti rugi lah. Hukum Allah ni tak kira lah rugi ke tak rugi apa. Kalau dah Allah Ta'ala kata macam tu, haram, bangkai. Tak boleh nak kata apa dah. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita ni agama ni hukum milik Allah. Oh, kalau milik kita, kesian, apa salahnya? Apa salahnya? Ada seminit belum tu kita semula. Awak tu siap takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah semula. Tak boleh. Hukum tetap hukum syariat. Hukum tetap hukum. Nikah kahwin sebagai contoh, tiba-tiba dapat tahu rupa-rupanya ni dia ni anak angkat. Hak kawan nikahkan dia dulu, contohnya ayah dia tak sah taraf. Tak boleh dia suruh hukum. Tak apalah, lebih kurang lah. Tak boleh. Kalau dah nama hukum macam tu, kena dirujuk. Kalau kena nikah semula, kahwin semula, nama lagi syariat. Benda hukum ni bukan boleh buat macam kita. Tak apalah, aku kira duit tepi lah, ala bolehlah terima, boleh. Tak boleh. Nama hukum Allah ni kita kena letak paling tinggi, no kompromi. Sebab tu bila kita belajar bab akidah, keyakinan kita kepada Allah, hukum Allah ni duduk pada tahap yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi dalam hidup kita. Bab akidah nombor 1. Apa yang Allah Ta'ala wajibkan kita imani, kita imani. Apa yang Allah Ta'ala haramkan kita daripada melakukannya, merosakkan akidah, kita hindari dia. Apa-apa yang melibatkan kesyirikan, benda ni syirik, minta dengan sesuatu selain Allah, kita hindari. Nombor 1. Hukum yang kedua, bab ibadat. Kalau kita nak buat ada sudut ibadat, solat kita, sembelihan kita, apa saja yang berkaitan zikir kita, mesti kembali kepada hukum Allah. Bab muamalah, hukum sesama kita dengan manusia, jual beli, pinjam meminjam, nikah kahwin dan seumpama dengannya, kembali kepada hukum Allah. Hudud yang keempat, bab undang-undang syariat, undang-undang hudud, qisas, zina kena sembah, curi kena potong tangan, judi ataupun minum arak pun kena sembah. Cerita-cerita bab ni, kalau dia dah kahwin, dia boleh zina, rejam sampai mati. Ni hukum hudud yang telah ditetapkan oleh Allah, maka wajib bagi kita taat kepada. Hukum yang kelima, hukum syariat kita.
undang-undang yang ada dalam hukum agama kita. Benda ni boleh, benda ni tak boleh, benda ni haram, benda ni halal, semuanya tertakluk kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nilai seorang Muslim bila dia nak tahu dia ni orang Islam yang baik ataupun tidak, dia kena tengok macam mana dia mentaati hukum-hukum Allah ini. Dan bukan setakat tu, muslimin dan muslimat, jangan siapa pun orang yang beriman mencabar atau menyaingi Allah dalam hukum-hukumnya. Kalau Allah Ta'ala kata A, A lah dia. Kalau Allah Ta'ala kata B, B lah dia. Jangan kita pula kita panggil walaupun Allah Ta'ala kata A, tapi sebenarnya boleh kita faham B. Apa? Ada ke lagu tu? Hukum Allah tu setengah dia kata tu zaman dulu yang pakai, zaman sekarang ni orang tak pakai dah. Tak boleh kata macam tu. Ataupun dalam bab akidah, Allah Ta'ala kata tentang dirinya, nama dia, sifat dia Allah bagi tahu pada manusia melalui Quran dan hadis. Tiba-tiba manusia bila dengar kata tak boleh kata macam tu. Yang kata tu siapa? Allah. Kalau Allah dah kata sesuatu tentang dirinya, Allah kata sesuatu tentang dirinya sendiri, siapa kita untuk menafikan apa yang Allah kata? Dan siapa kita untuk memalingkan makna daripada apa yang Allah Ta'ala maksudkan? Ajaib. Jadi sebab tu saya katakan sekali lagi, bab kita hari ini, inil hukmu illa lillah, segala hukum ini adalah milik Allah. Kerana itu setiap umat Islam wajib menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih sebagai hakim. Hakim ni makna dia yang menentukan hukum. Kita nak tahu bab akidah, rujuk Quran dan Sunnah. Kita nak tahu bab ibadat, rujuk Quran dan Sunnah. Kita nak tahu bab muamalat, rujuk Quran dan Sunnah. Kita nak tahu bab hudud, kita rujuk Quran dan Sunnah. Kita nak tahu bab syariat, kita rujuk kepada Quran dan Sunnah. Mesti, merujuk kepada keduanya manakala sedang berselisih dalam segala hal. Apabila berselisih dalam sesuatu, dalam segala hal, maka wajib kita kembali kepada Quran dan Sunnah sebagai penentu hukum. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Surah Al-Maidah ayat 49, hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Okay? Kerana kita ni tertakluk, dialah raja segala raja. Kalau dalam bab hukum hakam yang melibatkan adat kebiasaan manusia, melanggar lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, nak segenap steering, nak taklih kanan, itu urusan kehidupan manusia di dunia dia, itu terpulang kepada manusia. Nak menentukan denda dia berapa, langgar lampu merah 300 ke 900 ke, itu urusan manusia. Tapi kalau dalam bab 5 perkara yang kita sebut tadi, mesti kembali kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, umat Islam wajib kembali kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali kepadanya dalam apa jua yang berlaku dalam kehidupan mereka,
dan meninggalkan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Islam. Hendaklah mereka mengajukan perkara dalam kehidupannya kepada orang yang dipercayai dari kalangan ahli ilmu, sehingga perkaranya diputuskan secara Islam. Dan itulah yang lebih baik bagi mereka, sebab Islam menyadarkan mereka, memberikan keadilan di antara mereka, efisien dalam hal wang dan juga waktu. Ini kadang-kadang sampai satu tahap. Contohlah, antara hukum yang paling manusia dan paling pertama manusia akan tinggal ialah hukum faraid. Nah, hukum faraid ni hukum apa? Termasuk dalam bab muamalat yang kita sebut atau syariat yang sebut tadi. Bila matinya seseorang, Allah dah siap-siap dah kiraan dia. Formula tu dah ada tu. Allah Ta'ala tetap. Allah Ta'ala turunkan dalam Quran, kalau isteri mati tak ada anak, suami dapat sekian, separuh. Kalau dia ada anak, suami dapat 1/4. Kalaulah suami mati, isteri tinggalkan isteri, tak ada anak, isteri dapat 1/4. Ada anak, isteri dapat 1/4. Kemudian anak lelaki dapat 2 bahagian daripada perempuan. Formula ni ada dalam Quran. Hukum ni ada. Tapi berapa ramai manusia yang tunduk kepadanya, dan berapa ramai juga manusia yang konon-kononnya tak apalah, kita bagi sama rata lah. Kita pakat adik-beradik kita, kita setuju untuk kita tak pakai formula ni, kita bagi sama rata ikut kita. Kita setuju macam tu. Soalan dia, sebelum daripada kita setuju, azan. Allah. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di sinilah letaknya kekuatan iman dan akidah kita. Apabila seorang tu dia meletakkan hukum Allah lebih tinggi daripada segala yang ada, bersamanya juga dia ada satu keyakinan bahawa hukum Allah pasti yang terbaik. Walaupun kita tengok benda tu macam nampak tak okey, sebahagian orang nampak tak adil, tapi siapakah yang lebih adil dari Tuhan yang telah menamakan dirinya atau telah meletakkan dirinya sebagai Tuhan yang maha adil, dan yang telah mengharamkan dari dirinya sebarang perbuatan zalim. Allah Ta'ala kata, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman itu atas diriku, kata Allah, dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram di kalangan kamu. Lalu macam mana kita nak tinggalkan hukum yang Allah Ta'ala tetapkan atas rasa kita dia tak adil, sedangkan Allah lah Tuhan yang maha adil. Sebab itu dalam bab ni muslimin dan muslimat, itu hanya contoh kecil. Persoalan yang lebih besar daripada itu. Maka setelah kita faham dalam bab 5 hukum yang tadi, hukum nombor 1 apa? Akidah. Nombor 2 apa? Ibadat. Nombor 3 apa? Muamalah. Nombor 4 apa? Hukum hudud. Dan yang ke-5 hukum syariat. Bila kita cerita bab 5 ni,
Hak mana lebih utama bagi kita? Contoh, bukan contohnya hak mana dulu. Sehingga ada orang dia duk cerita bab hudud seolah-olah ni lah paling utama. Ada orang pergi kepada bab hukum muamalat dia. Dalam bab muamalat dia kena perbankan Islam lah, hak ni kena hukum Islam lah. Bab muamalat nombor satu dia. Satu pihak kata hak ni lah nombor satu. Apa dia? Kita kena jadi dia panggil hakimiyah. Kita kena dapatkan kekuasaan supaya kita dapat memerintah secara Islam. Inilah keutamaan dia. Ni satu kumpulan. Satu kumpulan lagi, perbankan Islam, gini muamalah Islam, kapur riba, bagus semua. Alhamdulillah. Kita kata 5 tu semua. Tapi nak banding, satu dipanggil hakimiyah. Apakah kita paling utama kita dapatkan kekuasaan dulu sehingga kita implementkan hukum Islam, ataupun kita dahulukan yang nombor satu yang paling utama, iaitulah hukum akidah nombor satu. Hukum bab akidah, tauhid, nak ajak manusia beriman kepada Allah. Yang mana nak ajak manusia beriman kepada Allah, kadang-kadang sama ada kita dapat pemerintahan ke tak ada pemerintahan, itu nombor 2. Contoh tuan-tuan, hari ini kita tengok dalam media sosial di UK, di Amerika, di Eropah, orang masuk Islam berbondong-bondong masuk Islam. Dan mereka tak perlu pun kepada nak tunggu adanya pemimpin Islam yang melaksanakan hukum undang-undang Islam, barulah mereka nak buat kerja dakwah Islam. Ataupun kalau kita nak tengok lebih utama lagi, Nabi SAW, apabila Nabi kita diutuskan di Mekah, Nabi tidak gaduh untuk mendapatkan kekuasaan Mekah, tidak. Tapi Nabi berusaha untuk menyebarkan dakwah akidah sehingga orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang hamba boleh stay status dia sebagai hamba, tapi akidah dia beriman kepada Allah. Walaupun dia masih hamba, kicau kepada tuan dia yang bukan Muslim, tapi status dia sebagai seorang Muslim menyelamatkan akhirat dia. Sehingga Nabi SAW di-offer oleh orang Mekah, bagi tahu kepada Muhammad, pergi jumpa dengan Abu Talib, kamu pilih nak kahwin dengan wanita paling cantik, kami kahwinkan kamu. Kamu nak jadi orang paling kaya, kami ambil himpunkan harta bagi kat kamu. Atau kamu nak jadi pemimpin Mekah, kami lantik kamu jadi pemimpin. Tapi satu syarat. Apa dia? Jangan ajak orang meninggalkan agama nenek moyang kita. Nabi terima ke tak terima? Nabi tak terima. Sebab keutamaan kita dalam menetap atau menundukkan hukum Allah ni, yang paling utama ialah bab akidah, keimanan kita. Keimanan kepada Allah inilah yang paling utama. Kalau kita faham bab ni tuan-tuan, kita tak tunggu orang mana-mana. Setiap orang Islam, dia akan berjuang untuk akidah Islam. Dia akan ajak jiran dia akan ajak kawan dia akan sebarkan akidah Islam. Dan dia bukan tunggu kena ada hukum Islam baru nak kata Islam ni gini-gini, tak. Walaupun dia hidup di negara kafir, tapi dia masih ada kecintaan kepada Allah dan dia mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Yang utama daripada yang 5 tadi bukanlah soal panggil hudud lagi, bukanlah muamalah. Nombor 1, bukanlah kita kata tak penting ni, semua penting. Tapi nombor 1 paling utama sekali ialah soal akidah. Kerana seorang yang gagal akidah dia tak akan selamat dunia akhirat. Orang boleh selamat, orang Islam pergi berlindung di Najasyi dekat Habasyah.
berlindung di bawah pemerintahan orang Raja Najasyi yang adil, tapi mereka selamat akidah dia. Kerana ini keutamaan. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ramai pengikut, orang Islam ramai ikut Nabi, bila Nabi berhijrah ke Madinah, lalu akhirnya Nabi dapat jadi pemimpin di Madinah, di saat itu Nabi melaksanakan hukum syariat. Di saat itu Nabi melaksanakan hukum hudud. Tapi 13 tahun fokus Nabi dalam dakwah adalah mengajak orang beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sebab tu saya katakan keutamaan kita bila melihat kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, utamakanlah dalam bab akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham bab tu, insya-Allah bab-bab lain kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita berhenti setakat tu dulu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dari kekurangan saya, insya-Allah ada masa dan ketika kita akan sambung lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.